Dan di antara benda yang kita nak kena ingat ialah ibadat haji yang kita duk belajar ni. Kena ingat, kena ada satu azam dalam hati kita nak pergi. Setidak-tidaknya dah buka akaun di tabung haji, dah daftar untuk mengerjakan haji. Itu bukti bahawa kita ada satu ingat nak pergi haji. Kerana dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fara'a rajulan qad saqata min ba'irihi fawuqisa famata wa huwa muhrim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayh wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati yuhillu aw yulabbi. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadat haji. Ibnu Abbas buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh dok buat haji itu, kata Ibnu Abbas, fara'a rajulan qad saqata min ba'irihi fawuqisa famata. Dalam tengah duk sibuk buat haji itu, tiba-tiba seorang laki-laki jatuh daripada untanya. Dalam duk sibuk buat ibadat haji ini, tiba-tiba satu orang laki-laki jatuh daripada unta dia. Fawuqisa, patah batang tengkoknya. Kemalangan dalam musim haji ini biasa. Biasa. Tahun bila dulu ni, dalam terowong Mu'assib mati ribu-ribu orang. Tahun yang kemudiannya pula, tempat melontar di Mina runtuh. Kemudian hak kena pijak semasa tawaf dan sebagainya mati. Ini perkara biasa di dalam musim haji. Ini perkara biasa. Kalau takut yang ni, tak boleh buat haji. Maka Nabi SAW semasa dia buat haji, masa tu orang tak cukup ramai seperti mana ramainya orang pada hari ini. Pada masa tu sudah jadi perkara ini. Seorang laki-laki mengenderai seekor unta, tiba-tiba jatuh daripada untanya. Fawuqisa, ditakdirkan Allah patah batang tengkoknya. Famata, mati dia. Wa huwa muhrim, sedangkan dia dalam keadaan berihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah tengok kawan ni jatuh unta, patah tengkok, mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat dia. Nabi kata, irsiluhu. Kamu mandikan mayat dia ni. Irsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan mayat orang yang mati dalam ihram ini dengan air dan juga daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayh, dan kafankan dia dengan dua helai kain yang dia pakai lah ni. Orang haji pakai dua helai kain, kain pinggang dengan kain atas bahu ni. Kafankan dia dengan kain yang dua helai ni. Wa la tukhammiru ra'sah, Nabi kata, dan jangan kamu tutup kepala dia. Tak boleh kafan, lagu kafan orang mati di kampung ni. Dia hanya dipakaikan dua helai kain yang memang dia duk pakai dalam keadaan kepalanya tidak ditutup. Ini keadaan orang mati dalam ihram. Kerana kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah yuhillu aw yulabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang yang mati dalam ihram ini, Allah akan bangkit dia pada hari kiamat esok dalam keadaan dia bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu adalah sebagai penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang mati ketika di dalam ihram haji.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya Allah takdirkan kita perkara yang sebegini, maka itu kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan kita dapat yang tiba daripada mukadimah yang kita baca tadi, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6 muka surat 47. Kita masuk masalah berjalan menuju ke Tanah Mina. Okey. Kita hari itu dah cerita dah urutan mengerjakan haji. Bermula daripada kita niat untuk buat haji, kemudian kita berada di padang Arafah untuk melakukan ibadat wukuf, kemudian kita bertolak ke Muzdalifah, dan apa benda yang kita kena buat di Muzdalifah, kutip ketui batu dan sebagainya, dan mesti berada di bumi Muzdalifah selepas tengah malam. Kemudian kita nak bertolak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. Dan pada malam ini dia sambung di sini berjalan menuju ke Tanah Mina. Lah ni kita dah lepas tengah malam di Muzdalifah. Kita dah kutip dah anak-anak batu yang jumlahnya lebih kurang 70 ataupun lebih. Dan sekarang ni dah lepas pukul 12 tengah malam dan kita nak bertolak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian daripada sudah lepas menempuh Wadi Muhsir itu, maka berpagilah ia pada hari Nahar itu. Hari Nahar makna dia hari sembelih korban, makna dia hari 10 Zulhijjah. Kita bertolak daripada Muzdalifah, itu sudah masuk hari raya haji, iaitu dengan terkadang-kadang mengucap talbiyah dan terkadang-kadang mengucap takbir sehingga sampai ke Tanah Mina. Perjalanan daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina tu mesti diisi masa yang ada itu dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diisi dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tuan-tuan, kalau kita ada di sana pada masa tu, kita boleh rasa suasana. Suasana bah dia bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina tu. Suasana talbiyah, bunyi atas bah, bunyi di bawah bah, bunyi di mana-mana, suara takbir dan sebagainya. Suasana pada masa tu memang suasana membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik. Dia kata, maka melalui ia akan jamrah yang pertama dan jamrah yang kedua, maka tiada berbimbang seseorang serta keduanya itu. Bila kita mula bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina, kita masuk saja kawasan Mina, mula-mula sekali kita jumpa Jamratul Ula. Kita terus lagi perjalanan, kita jumpa Jamratul Wusta. Itu selalu kisah dengan dua benda ni. Tu saya duduk singgah, tu saya pergi duduk lempak ketih batu juga. Tak ni sambil-sambil lalu, setan ni aku geram, pergi punggai juga. Tak, dia tak suruh. Tu saya duduk geram lagi masa tu. Ya. Jadi kita lalu pada pagi hari raya haji tu, lalu tak usah peduli kepada Jamratul Ula, tak usah peduli kepada Jamratul Wusta. Kerana matlamat kita ialah Jamratul Aqabah pagi ni. Terus pergi ke sana, dia kata. Sehingga sampai kepada Jamratul Aqabah, maka melontar ia akan Jamratul Aqabah itu, kemudian daripada terbit matahari qadar segala. Sebaik-baiknya waktu tu. Kalau kita nak melontar awal tadi boleh lah. Sebaik-baiknya tunggu saat. Tunggu sampai masuk waktu subuh. Lepas habis sembahyang subuh dan sebagainya, tunggu matahari qadar segala. Masa tu melontar, itu masa afdal. Tapi kalau nak melontar lepas daripada tengah malam tadi, sudah boleh. Tidak ada masalah. Begitu. Maka kaifiat melontar itu, iaitu berdiri ia dengan menghadap kiblat. Dan jika menghadap kepada jamrah itu pun tidak mengapa. Kalau nak ambil cantik lagi, ambil tahu arah kiblat belah mana. Okey, bagi kita duk menghadap arah kiblat elok-elok, dah lontar jamrah. Biasanya bagi orang yang dia first timer, dia orang yang pertama sampai tak pernah lagi pi sebelum ni, itulah pertama kali dia pi, dia pun tak tahu kiblat belah mana, janji nampak aja jamrah tu tongkuai tu. Kalau dah dengan kiblat belah mana, sebab masa tu tak ada siapa nak abakkan kita dah belah mana, tak ada, masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Begitu. Maka dilontar dengan 7 anak batu yang ada di dalam tangannya, dan menggantikan talbiyahnya dengan takbir. Masa duk melontar tu tidak disuruh, tidak disunatkan lagi dah kita duk labbaik Allahumma labbaik,
Tak disunat dah. Masa tu disunatkan takbir. Pagi seketika anak batu, Allahu Akbar, baling. Allahu Akbar, baling. Allahu Akbar, baling. Macam tu. Dan mengucap ia pada tiap-tiap kali sebiji anak batu yang dilontarkan itu akan ucapan Allahu Akbar ala ta'atir rahman wa raghmi syaitan. Allahumma tasdiqan bi kitabik wattiba'an li sunnati nabiyyik. Makna dia ialah Allah itu Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Makna Allah Tuhan Maha Besar. Ala ta'atir rahman. Aku melontar ini kerana taat kepada Tuhan yang amat pemurah. Kita lontar ni pasal apa? Pasal Allah suruh kita buat, maka kita buat. Tak ada guna tanya ni pasal apa duk lontar ni, bukan setan. Tak, kalau betul pun kita lontar setan, takkan setan ni bodoh. Nampak orang nak punggah dia duduk tunggu lagi. Ini bukan kerja kita dah. Oleh kerana itu ibadat haji, oleh kerana Nabi SAW buat macam tu, maka kita kena buat macam tu. Habis cerita. Dan menghina akan syaitan. Kita i'tiqad dalam hati kita, kita lontar ni kerana taat perintah Allah. Allah suruh. Dan yang kedua, kita lontar ni sebagai simbol kita menghina syaitan. Begitu. Hai Tuhanku, aku membenarkan dengan kitab engkau dan aku menurut bagi jalan Nabi engkau. Kita ingat masa tu. Ni aku buat ibadat haji ni mengikut seperti yang ditunjukkan oleh kitab engkau. Quran habaq benda ni, maka aku buat macam ni. Dan aku buat ni kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Masalah dia kata takbir mengiringi tiap-tiap semayang fardu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka apabila sudah melontar Jamratul Aqabah, maka putihlah daripada mengucap talbiyah dan takbir. Selesai aja kita melontar Jamratul Aqabah 7 biji anak batu, maka berakhirlah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habislah. Talbiyah habis sebelum kita start melontar tadi. Dan takbir juga habis dengan habisnya lontar 7 biji anak batu. Melainkan takbir mengiringi tiap-tiap semayang fardu yang 5, yang dinamakan dia dengan takbir muqayyad. Maka iaitu dimulai daripada zuhur hari nahar sehinggalah hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, sehinggalah kemudian daripada semayang asar pada akhir hari-hari tasyrik. Maka janganlah berhenti pada tempat melontar Jamratul Aqabah itu minta doa. Bahkan nanti berdoa apabila sudah sampai di tempat tinggal nanti. Faham tak? Dia kata bila dah habis selesai kita melontar tu, maka habislah talbiyah labbaik Allahumma labbaik, semua dah habis dah. Orang tak kata dah lepas pada selesai melontar. Yang ada cuma takbir raya saja. Dia sebut sana tadi, dia kata takbir muqayyad, takbir yang terikat. Terikat maksud dia apa? Terikat dengan hari 10, 11, 12 dan 13 sahaja. Habis semayang asar hari yang ke-13, maka habislah takbir raya. Tak disunat lagi dah lepas pada tu. Dan macam kita di Mekah duduk di sini pun, bila raya haji dah, tadi semayang raya tadi takbir, habis semayang raya habis, tak lagi semayang zuhur. Lepas semayang zuhur sunat takbir raya pula. Tak lagi habis semayang zuhur, semayang asar. Lepas semayang asar sunat takbir raya lagi. Lepas itu semayang maghrib, lepas semayang maghrib sunat takbir raya lagi. Demikianlah habis satu hari-hari raya. Lepas itu hari 11 esoknya, hari 12, hari 13. Hari 13 habis semayang asar, maka itu penghabis masa untuk takbir raya. Demikianlah juga halnya dengan orang yang ada di Mekah dia buat haji. Hari yang ke-13 Zulhijjah, lepas semayang asar, itu last untuk takbir raya. Ataupun disebut sebagai takbir muqayyad. Dan bermula sifat takbir itu, iaitu berkata ia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu takbir raya. Ada sikitlah hak kita punya, ada wa nasara abdah wa a'adza jundah ada, dan itu juga tidak salah, ada sabit dalam hadis Nabi sebut macam kita sebut.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah menyembelih korban dan hadiah. Yang ini penting. Tolong dengar elok. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan sunat kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu, ia menyembelih hadiah. Jika ada sertanya hadiah ataupun menyembelih akan korban. Kita di sana, kita ada dua sembelih. Satu, sembelih kerana nak buat korban sempena raya haji. Dan satu lagi, dia kata sembelih hadiah. Sembelih hadiah ialah sembelih dengan tujuan untuk daging yang binatang yang kita sembelih itu nak dihadiahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar tanah suci. Maka sembelihan itu dinamakan sembelihan hadiah. Tentang kalau tengok dalam Quran pun, dalam suratul Hajj ada sebut tentang disuruh kita melakukan sembelihan hadiah ini. Bagi kita yang ada di sini, ada di Malaysia, tak pergi ke Mekah dan sebagainya, tidak ada sembelihan hadiah. Yang ada cumalah sembelihan korban sempena hari raya haji. Bagi orang yang ada di Mekah, mereka ada dua. Dia boleh buat sembelih hadiah dan mereka boleh buat sembelih korban. Begitu. Maka disunatkan bagi jemaah haji, selesai dia melontar Jamratul Aqabah sebelum bercukur. Sebelum bercukur, in between tu, selepas dia selesai melontar Jamratul Aqabah 7 biji anak batu, pergi buat sembelihan dulu. Itu yang paling afdal, mengikut seperti mana Nabi SAW buat. Dan disunatkan pula kita sendiri sembelih binatang ni. Dan habis selesai tu, barulah kita mai untuk cukur kepala kita. Begitu. Maka yang lebih afdalnya ialah menyembelih ia dengan sendirinya. Ini dia kata. Dan dibaca pada waktu menyembelih itu akan ini. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa bika wa ilaika taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Maksudnya ialah dengan nama Allah aku sembelih binatang ini. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha besar. Wahai Tuhanku, daripadamu dan denganmu dan kepadamu, maka terimalah daripada aku sebagaimana sudah engkau terima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal apa dia kata dia kata Allahumma minka, ya Allah, hak aku sembelih ni daripada kamu. Maksud dia apa? Maksud dia rezeki hak dapat ke kita ni Tuhan bagi. Maka dengan rezeki itu kita beli binatang untuk kita sembelih ni. Maka hakikatnya ialah ni pun Tuhan yang bagi. Kemudian dia kata lagi wabika, dan aku sembelih ni dengan nama engkau ya Allah. Aku sembelih ni bukan kerana apa-apa, tapi kerana engkau ya Allah. Dan dia kata wa ilaika, dan aku sembelih ni sebagai persembahan aku kepadamu. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dulu Allah suruh buat korban anak. Maka kita hari ini tidak disuruh korban anak, sebaliknya disuruh korban binatang sebagai tanda kesanggupan kita berkorban kerana nak turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sini satu benda yang saya nak tekankan. Dia tak ada dalam kitab ni. Bagi kita yang berada di Malaysia, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, amarana Rasulullah SAW an aquma ala budni wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha. Faqala Ali, nahnu nu'tihi min indina. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik ni. Yang ni banyak orang duk buat silap di sini. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, dia kata Nabi SAW mengarahkan kami suruh sembelih binatang korban. Sayyidina Ali kata Nabi pesan sangat-sangat dekat kami sahabat-sahabat dia ni, seberapa daya cubalah bagi kita ni boleh buat korban menjelang hari raya korban. Cuba. Bahkan di sisi ulama fiqh, di sisi ulama fiqh
Kalau kita tak mampu nak beli seekor kambing ataupun nak join dalam korban seekor lembu, kita ambil sepanggu. Kalau kita tak mampu, sembelihlah ayam, dia kata. Di sisi ulama fiqh, dia kata kalau tak mampu, sembelih ayam. Sebagai tanda kita ada teringin nak buat korban. Walaupun ayam tidak diterima, dia mau sekurang-kurangnya seekor kambing. Tetapi ulama fiqh kata, tunjuk juga keinginan dan kekuatan semangat kita nak buat. Tapi oleh kerana tak mampu, kita korbankan seekor ayam. Tu, nak tunjuk tu. Macam di kalangan ulama tasawuf pula dia kata apa? Latih diri kamu bagi jadi orang yang boleh menangis kerana mengenangkan dosa. Kalau kamu tak boleh juga menangis, ambil apa-apa buhlah biji mata bagi menangis. Nampak? Jadi kalau bercakap dari segi ikhlas, tak ikhlas lah sebab kita buat benda tu bagi menangis. Tapi dia suruh juga, suruh latih bagi jadi boleh. Demikian halnya dengan korban ni, kalau tak boleh nak dapat kambing seekor, tak ada duit, ayam pun sembelih juga. Tunjuk kata kita nak turut serta dengan semangat orang yang melakukan korban. Begitu. Baik. Hadis tadi, Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, Nabi SAW memerintahkan kami supaya kami buat ibadat korban ini. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan Nabi pesan kepada kami, apabila buat korban, daging korban itu hendaklah disedekahkan kepada orang miskin. Dan disedekahkan kulit-kulitnya sekali. Dan disedekahkan wa ajillatiha, segala pekakeh yang ada di dalam perut binatang itu. Tak apa lagi setakat tu. Nabi kata lagi, wa an la u'tiyal jazara minha. Dan kata Sayyidina Ali, Nabi pesan kepada kami, jangan sekali-kali ambil apa-apa bahagian daripada binatang korban itu untuk diberikan kepada orang yang menyembelih korban itu. Ini yang saya nak beritahu. Sebab dalam masyarakat kita ni dia kira guna. Dia bahagi 7, dia bahagi 8 tumpuk. 8 tumpuk untuk kawal hak sembelih, kawal lapah apa semua dia bagi setumpuk. Perbuatan itu menyalahi hadis Nabi SAW. Bila menyalahi, dia menjadi dosa. Tak boleh. Ada saya jawab dah kat saya, kata mereka orang tua ada buat lagu tu lama dah. Saya nak bagi tahu, Nabi lagi tua daripada orang tua ada buat. Dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan tak ada susah apa. Kalau sebelum ni kita duk buat 8 tumpuk, lepas ni 7, habis. Tak ada masalah apa. Yang duk bantah nak buat 8 juga apa-apa. Kita buat 7. Dah hak 7 tu bahagi kepada orang-orang yang buat korban ni, kemudian atas orang tu lah nak pergi bahagi kepada orang-orang miskin, fakir dan sebagainya. Tak habis lagi hadis tu. Wa qala Ali, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, nahnu nu'tihi min indina. Kami mengupah orang yang sembelih ini dengan duit daripada poket kami. Ini cara dia. Kita panggil satu orang main sembelih lembu, main apa di rumah kita, buat 7. 7 tak termasuk kawah hak sembelih ni. Kawah hak sembelih tu duit asin kita ambil, bagi kat dia. Sanggup hati pasal yang mai tolong kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah. Benda ni sengaja kita masukkan kerana dia bercakap tentang korban. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut huraian tentang masalah ni, buka di dalam Kitabul Udhiyah, buka di dalam kitab yang membicarakan tentang sembelih korban. Tuan-tuan nanti baca di sana, tuan-tuan nanti jumpa apa ancaman yang diancam oleh Allah kepada orang yang buat kerja macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka korban itu dengan unta lah yang lebih afdal, kemudian dengan lembu, kemudian dengan biri-biri. Kita di sini tak ada lah unta. Dah. Sampai nak pergi jadi kumpulan ma'unah, duduk serang zoo, ambil unta pula main sembelih, tak disuruh. Jadi kita di sini tidak ada unta, maka kita pergi kepada yang kedua, iaitu lembu. Memadai dengan lembu yang ada dalam negeri kita, maka kita buat korban dengan lembu. Maka yang afdalnya ialah unta. Kalau tidak ada unta, lembu. Kemudiannya biri-biri. Begitu. Dan seekor biri-biri lebih afdal daripada bersekutu dengan 6 orang pada seekor unta atau lembu.
Kita memilih untuk buat korban, kita nak buat sekok kambing biri-biri. Itu lebih baik daripada kita pergi kongsi dengan 6 orang lagi, bagi jadi 7 dengan kita. Kongsi dengan 6 orang lagi sembelih sekok lembu. Sembelih biri-biri hak sekok ni lebih baik daripada kongsi 7 orang satu ekor lembu. Nampak? Dan kibas itu, kibas maksudnya biri-biri lah. Dan kibas itu lebih afdal daripada kambing biasa. Itu keadaan dia begitu. Jadi kesimpulan dia apa? Yang paling afdal ialah unta. Kan? Kita seorang buat sekong unta. Itu paling afdal. Ataupun yang kedua, paling afdal seekor biri-biri kita seorang. Ataupun yang ketiga, seekor unta kongsi 7 orang. Ataupun seekor lembu kongsi 7 orang. Ataupun seekor kambing biasa. Itu susunan dia. Masalah dia kata usia ataupun umur binatang yang memadai korban. Bermula usia ataupun umur binatang yang memadai korban itu iaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Bermula usia unta yang memadai korban itu iaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Kalau unta 5 tahun lebih, nak pergi 6 tahun. Dan umur lembu iaitu 2 tahun masuk 3 tahun. Yang ni kena juga dia kira tuan, sebab ni ditentukan. Umur ni ditentukan. Ini pun ramai orang buat korban tak menepati syarat ni. Jadi tak sempurna ibadat korban dia. Begitu. Dan usia kambing biri-biri setahun masuk 2 tahun. Dan usia kambing betul dia kata. Kambing biri-biri ni tak betul kot. Macam mana? Tadi dia kata usia kambing biri-biri setahun masuk 2 tahun. Dan usia kambing betul, maksudnya kambing kampung kita ni, kambing betul dia kata, iaitu 2 tahun masuk 3 tahun. Begitu. Dan inilah pada mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam mazhab Syafi'i begitu peraturan dia. Kena ambil ingat benar ni. Dan lebih-lebih lagi broker hadut menyaga lembu ni, dia kena ambil ingat, jangan menipu dalam soal ni. Broker ni cukup karut. Baik broker lembu, baik broker kaita, baik broker apa, kira kalau hak jujur baguslah. Ni hak kita duk kata tak bagus, ni hak tak jujur ni. Menipu banyak. Ukui untung atas angin. Tak sah dari segi jual beli, hasil yang dia dapat tu tak sah. Mengikut kaedah jual belinya ialah kita kena pergi beli dulu benda tu. Buat keluar duit kita cash dulu, beli lembu harga 2,500. Buat keluar 2,500 bagi dekat tuan lembu tu dah jadi hak kita. Kita akad jual beli dah dengan tuan lembu tu dah jadi hak kita. Lepas tu kita jual ke orang, kita nak pukul 3,000 apa pun, itu hak kita dah. Jual beli tadi dah sah, kita jual pula sah. Tapi hadut jadilah masyarakat kita lah ni macam mana? Kita ukur nak duit. Dia pergi tanya kawan tu nak jual berapa, kawan tu kata 2,000. Dia main abang sini 3,000. 1,000 dia layung ke atas. Tadi kau ni bayang 3,000, dia lipat 1,000, 2,000 dia pergi bayang sana. Apa benda ni? Jalan apa dia dapat duit ni? Bagus punya himpun duit tu, sekong 1,000 cukup, pergi umrah. Bagus punya pergi minta ampun tepi Kaabah. Tak boleh. Benda macam ni tak boleh. Apa pun tuan-tuan, soal muamalat ni buat bagi elok lah, buat bagi betul. Apa juga buat bagi elok, buat bagi betul. Jangan kita duk buat benda-benda ni sebab dia melibatkan rezeki kita halal atau tidak halal. Ini kita tak nak. Begitu. Dan ada pun pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang disebutkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya yang bernama Ghunniyah. Maka usia kambing kibas yang memadai korban itu 6 bulan masuk ke 7 bulan. Ini di sisi Imam Hanbali. Umur dia macam tu. Habis. Kita tengok muka surat sebelah. Masalah seelok-elok kambing yang diperbuat korban itu bagaimana? Baiklah ni kita nak tengok pula. Binatang yang kita nak buat korban itu binatang yang macam mana? Yang ni tuan-tuan, bukan untuk orang buat haji saja. Untuk kita di sini pun kita nak kena tengok syarat-syarat ni semua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah bersabda Nabi SAW, khairul udhiyati al-kibashul aqran wal bayda'u
afdalu minal ghabra'i was-saudan. Maksudnya, yang terlebih elok korban itu ialah kambing biri-biri yang bertanduk. Itu yang paling bagus. Kalau nak buat korban kambing, cari kambing biri-biri hak dah ada tanduk dah, sure dah dia umur tu. Begitu. Dan juga kambing yang putih itu lebih afdal daripada kambing kelabu, dan juga kambing yang berwarna hitam. Kambing putih lebih baik di sisi agama daripada kambing kelabu dan juga kambing hak kala lain. Lah kala pun macam-macam, anak ayam pun dia buat kala macam-macam. Merah, oren, hijau, biji amnya macam-macam kala tak ada lagi. Kambing pun dia buat kala, rambut orang pun dia buat kala lagi. Merapu sungguh. Begitu. Ya. Jadi dia kata kambing putih tetap lebih afdal. Islam tuan-tuan, Islam dia suka warna putih. Islam cukup suka warna putih. Maka dengan kerana tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang banyak-banyak tentang warna ni, dia buat senarai. Nombor satu, pakaian warna yang disukai oleh Islam ialah pakaian warna putih. Nombor dua, warna hijau. Hidup main putih hijau dulu. Kemudian yang ketiga, warna hitam. Warna hitam. Lain daripada tu harus kita memakainya. Nabi SAW kebanyakan pakaian dia tiga color. Putih, hijau, hitam. Nabi juga ada baju warna merah. Jangan dia ingat Nabi tak pakai baju merah. Nabi juga ada baju warna merah. Dan sahabat pernah meriwayatkan satu hadis, dia pergi kata dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak pernah tengok kamu sesegak hari ini. Pasal apa? Pasal Nabi pakai baju kala merah. Ya. Nabi pun jawab kat sahabat ni, baju yang aku pakai ni orang bagi. Oleh kerana orang bagi, aku nak ambil hati dia, maka aku pakai. Makna kata Nabi tak apa juga, garang sangat kala tu. Begitu. Ya. Baik, begitu juga dalam soal binatang korban. Allah Subhanahu wa taala suka kalau sekiranya binatang yang dikorbankan itu warna dia putih. Begitu. Masalah. Binatang korban yang tiada memadai itu bagaimana? Yang kata binatang korban yang ada masalah, yang ada problem, yang tak apa bagus ni macam mana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak memadai korban itu binatang sakit, lagi binatang kurus. Tidak memadai, dia kata. Kita pergi cari binatang hak sakit, lagu tak apa nak sihat, kurus, kering, tulang, rangka macam kita. Yang ni kita pilih nak buat korban. Tak bagus. Pasal apa? No, kita ingat balik cerita pengorbanan yang dibuat oleh Habil dan Qabil. Ingat balik. Habil dan Qabil, anak Nabi Adam alaihi salam. Kan? Apabila nak berebut ni, nak berebut perempuan lawa ni. Habil beranak keluar mai dengan pasangan kembar dia satu perempuan. Qabil beranak keluar mai dengan pasangan kembar yang juga satu perempuan. Kemudian oleh kerana mereka lah merupakan manusia selepas Nabi Adam dan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Habil kahwin dengan kembar Qabil, Qabil kahwin dengan kembar Habil. Dia cross macam tu. Kebetulan pula kembar Qabil ni lawa. Kan? Kembar Qabil ni lawa. Jadi Habil apabila disuruh dia kahwin dengan kembar Qabil, kira alright lah. Qabil ni pula dia disuruh kahwin dengan kembar Habil. Kembar Habil ni tak apa nak jadi. Dia bila dia tengok, protes lah. Dia pergi jumpa Nabi Adam, dia kata, bapa, dia kata pasal apa saya disuruh kahwin dengan kembar dia? Patut saya kahwin dengan kembar saya, dia kahwin dengan kembar dia yang tu cantik. Nabi Adam kata, bukan aku suruh, Allah suruh. Dia tak puas hati. Ini Qabil ni tak puas hati. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Adam habaq ke anak dia persembahkan korban dia. Simbolik saja. Persembahkan korban dia. Korban siapa yang Allah terima, maka orang tu boleh nikah dengan hak comel tadi ni. Dan nak dijadikan takdir Allah Subhanahu wa taala pula, Habil mempersembahkan korban yang cukup cantik. Binatang yang gemuk, sehat dan sebagainya. Qabil bagi hak kurus. Kalau kita nak buat korban, kita pergi ambil binatang sakit ataupun binatang kurus. Tak bagus macam tu. Pasal apa? Pasal benda ni kita korban ni persembahan kita kepada Allah. Patutkah kita sembahkan satu benda yang kita pun tengok tak syok, kita pergi bagi kat Tuhan?
Bagi ke orang pun kita bagi benda hak kita tak suka, tak bagus. Ni pula nak bagi ke Allah. Begitu. Dan tiada memadai yang kena korak. Dan juga jikalau sedikit sekalipun. Tak boleh menatang tu walaupun dia bukan cacat dalam bentuk cacat yang mengorangkan isi. Kaki tak ada satu ke, tinggal 3 aja kaki, yang tu lagi teruklah mengorangkan isi. Naik korak aja pun tak boleh nak dibuatkan korban. Pasal apa? Tidak memadai korban yang seperti itu. Seolah-olah macam kita nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah begitu. Walaupun kita tak ada niat nak hina Tuhan, tapi seolah-olahnya begitu. Tuan pernah tahu ada satu bangsa dalam dunia ni, nama dia bangsa Kurdi. Dengar? Kurdi. Mereka ni ada banyak di sempadan-sempadan antara Iran dengan Iraq. Banyak bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ni ada yang Islam, ada yang tak Islam. Campur-campur lah, macam Arab jugalah. Ada Islam, ada Kristian, ada macam-macam. Bangsa Kurdi ni tuan-tuan, mereka ni tak menerima layanan seperti mana manusia. Kurdi ni, Saddam Hussein di Baghdad, dia banyak membunuh orang-orang Kurdi. Bunuh semata-mata atas alasan tak suka je, bukan ada apa pun. Bukan buat ni pergi duk menyamun dalam negeri dia ke, pergi buat apa tak elok ke dia ke apa, tak. Cuma alasan dia tak suka dengan bangsa Kurdi ni. Maka dengan kerana tak suka kepada bangsa Kurdi ni, dia hantar tentera dia pergi bunuh mati orang Kurdi. Bukan sikit Kurdi yang duduk di sempadan Baghdad, sempadan Iraq ni apa semua. Orang Kurdi yang duduk di kawasan tu tuan-tuan, kalau dia singgah kedai, dia minta minum. Mereka ni memang miskin lah. Kurdi ni semua miskin. Hidup nomad, berpindah gandak daripada satu tempat ke satu tempat, tak ada rumah tetap dan sebagainya. Mereka ni lebih teruk daripada Arab Batui lagi, Kurdi ni. Bila mereka singgah satu tempat, satu kedai ke apakah ada jual ayam, mereka minta nak minum ayam. Terpulanglah kebanyakan kedai tak bagi. Mereka halau lagu tu aja, mereka tak bagi. Mereka anggap share ni orang Kurdi ni. Tapi ada kedai bagi. Ada kedai yang tuan kedai ni ada kemanusiaan, ada peri kemanusiaan, dia bagi. Dia bagi cawan bagi minum. Lepas Kurdi ni guna cawan tu minum, dia katok cawan tu bagi pecah. Dia nak tunjuk kata hinanya Kurdi ni pada pandangan mata mereka ni. Dahsyat tuan-tuan. Ni yang kata dalam sejarah ketamadunan manusia, manusia yang kata mencipta tamadun rupa-rupanya tidak bertamadun. Apabila kita kastakan manusia, kita diskriminate di antara sama-sama manusia, dia ni kasta baik, dia ni kasta hina, kasta apa semua, bermakna kita masih belum bertamadun. Islam tidak melihat manusia begitu. Sebaliknya Islam ajak kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ni di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebab Nabi SAW dalam beberapa hadis, Nabi pesan tinggal benda ni. Kalaulah ditakdirkan satu masa esok, kamu diperintah oleh hamba abdi yang berkulit hitam, walaupun ditakdirkan kamu diperintah oleh mereka ni, selagi mana mereka ni taat kepada Allah dan taat kepada aku, Nabi kata, ke atas kamu mentaati mereka. Tengok, Nabi punya pesan benda ni. Maknanya dasar apatit dalam Islam tidak ada. Macam tu. Cantik tuan-tuan. Islam ni agama cukup cantik. Orang yang tak kenal Islam saja, mulut dia capui, suka duk kata macam-macam kat Islam. Dia ni motong kuih dengan batang mikrofon ni. Marah kat siapa pula tak pasal-pasal. Jangan begitu. Dan tiada memadai, ni masih duk cerita binatang korban ni lagi. Dan tiada memadai binatang yang buta ataupun binatang yang terbelah telinganya, jika tiada hilang daripadanya satu juzuk isi sekalipun. Tak mau juga. Walaupun telinga dia habis terkoyak. Telinga dia terkoyak, tak kurang isi apa, cuma terkoyak aja. Tapi kalau sekiranya terkoyak itu berlaku selepas dia dilahirkan, dia lahir mai elok, lepas itu dengan kerana apa-apa sebab ke apa ke cari telinga dia, pun tak mau juga dibuat korban macam tu. Tidak memadai juga. Dan tiada memadai korban yang terkerat telinganya ataupun hidungnya, dan jikalau sedikit sekalipun. Dan inilah pada mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lebih-lebih lagi terkerat. Terkerat ni makna korang isi lah.
Terkerat hidung, hidung tak ada, korang isi. Terkerat telinga, telinga tak ada, korang isi. Jenis macam ni lagi-lagi tak mau. Kita buat korban tak mau jenis macam ni. Tak elok. Dan memadai ketiadaan susu dan ketiadaan ekor dari asal kejadiannya. Kalau beranak mai jenis ekor tak ada misalnya. Kelok-kelok mai lagu tak ada ekor kambing ni. Dia memang born macam tu, dilahirkan tak ada ekor. Yang ni okey, memadai. Dia tak boleh kita terima untuk buat korban. Ataupun dia ni jenis mandul, tak ada susu. Dia tak ada susu tak apa, boleh diterima untuk buat korban. Pasal apa? Benda ni kira Tuhan takdir keluar macam tu, maka diterima sebagai binatang korban. Bersalahan yang dikerat, maka tiada memadai. Kalau beranak memang tak ada ekor tak apa, tapi kalau ekor ada syekh manakah seronok bila tengok kambing tak ada ekor, bila kerat pula ekor hamba Allah tu. Tak boleh macam tu. Ada tuan-tuan jenis 3 suku ni ada banyak dalam dunia. Dia 3 suku, dia tak boleh, dia tengok dia lagu nak modify macam-macam. Dekat dia duk modify motor dia sudah habis. Motor orang keluar main elok, dia cabut pulang bagi bunyi periang duk angkat tayar. Lepas tu maggat orang bagi elok, pergi tukar maggat buh lagu kaki modify. Modify motor pun dah satu, dah orang nampak 3 suku. Pergi modify binatang pula. Ada, awak tak ada pula. Dia modify binatang, dia tukar color binatang. Sat lagi hak jenis lembu, jenis apa ni dia macam-macam. Dia potong telinga, buat lagu bagi jadi ada sagi-sagi. Lepas tu lagu piduk tebuk telinga buh subang sebelah kat lembu. Jenis macam ni tak maaf, jenis-jenis macam ni semua tak maaf. Jadi binatang-binatang ni dikerat. Bila dikerat, tidak memadai untuk buat korban. Begitu. Dan memadai dia kata yang tiada bertanduk, dan juga memadai yang pecah tanduknya jika tiada membinasakan dagingnya. Tapi kalau dah lepas beranak mai semua elok, tanduk pecah. Tanduk pecah tak apa, sebab tanduk bukan daging. Dia kata. Ayam tu tak apa. Dia kata. Baik, masalah tahallul pertama itu bagaimana? Okey, lah ni tuan-tuan kena ingat tu, dia punya flow cerita ni. Daripada Padang Arafah kita dah pergi ke Muzdalifah. Tunggu di Muzdalifah sampai lepas tengah malam. Sambil duduk tunggu tu kutip 70 biji anak batu atau lebih. Lepas tu kita bergerak mai ke Mina. Kita dah pun sampai di Mina lah ni. Bila sampai di Mina, kita lalu tu jumpa Jamratul Ula, tak saya peduli kat dia. Jamratul Wusta, tak saya peduli kat dia. Jumpa Jamratul Aqabah. Sebaik-baiknya tunggu sampai sembahyang subuh, lepas subuh tunggu kadar matahari segala, 7 dengan 7 biji anak batu. Habis 7 biji anak batu, pergi cari binatang korban. Buat seekor korban dulu. Dah selepas selesai kita korban apa semua, lah ni kita nak bertahlul. Begitu. Tahallul pertama itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya. Kemudian daripada menyembelih itu, hendaklah cupang kepala. Dah selesai dah kita pilih-pilih binatang hak elok, cukup syarat semua tadi ni, sembelih. Lepas selesai sembelih, kita nak cukong kepala kita. Maka cukong kepala itu sunat baginya menghadap kiblat. Apa pun sunat menghadap kiblat. Seperti mana apa pun sunat mula dengan tangan kanan. Macam tu. Jadi bila kita dah selesai korban, kita nak cukong kepala. Elok-eloknya cari arah kiblat, kita duduk menghadap ke arah kiblat. Kemudian panggil kawan tu suruh cukong kepala kita. Dan dimulai daripada hadapan kepala, maka dicukong sebelah kanan sehingga ke belakangnya. Lagu tu. Cukong start daripada depan, tarik di ke belakang, di sebelah kanan dulu. Ni tak ada lah, dia boleh duduk baca sajalah. Di tanah itu boleh kepala kita akan harap. Ikut dia nak kukuk lagu mana, atas dia kukuk, bukan dia cukong, dia kukuk kepala kita. Darah mengambu pula. Astagfirullahaladzim. Orang yang dah kena tahu, Allahu Akbar. Kita ni habis-habis melencang dia lagu duduk round tengok lu. Banyak. Hak kedai baba ni tak sapi lah. Hak baba ada kedai macam ni tak sapi lah. Yang tu semua orang ni tak tahu nak abang. Penuh. Tak tahu bila nak sampai Gilang kita tak tahu. Ni kita pergi cari hak model pisau saja ni. Dia kedai pun tak ada, bangku pun tak ada, apa pun tak ada. Model dia dua saja. Satu pisau cukur, satu lagi ayam botol. Bila kita duduk aja, dia jurus ayam tu, dia ronyai kepala kita, dia mula nak tarik.
Dia tarik tu dengan darah sekali semua keluar. Astagfirullah. Ni kita baca lah. Tapi sebenar tak ada lagu ni. Tak ada. Pina abang kata Syekh Yamin. Nak abang kata kanan dulu. Yamin dia buruk sangat terus dah lagi. Baru hang ada akal. Dia ni bukan tahu apa. Dia kira dia pun nak cari makan ni aja ni. Time ni aja. Hari ni cukup cantik. Dia kata orang semua nanti tak tahu dah dia ni bila belajar cukup kepala apa orang tak tanya. Kira hari ni tengok dia ada pisau kita nanti pergi kat dia. Nak cantik lagi dia cekik kita. Kita kata become dia Syekh. Berapa ni nak kena ni cukup ni? 15 tu. 15 tu Arab dia kata 15 rial. 15 rial. Dah lah nak bagi luka kepala. 15 rial pula siapa? Apa nak buat tuan-tuan? Yang tu saja yang ada pun. So kita pun round tengok dulu. Hak mana darah merambu banyak kita jangan ambil. Tapi tengok nampak hak cermat sikit. Kita duduk tuan-tuan. Kan tunggu kijang. Kita tunggu punya lama. Seorang lagi nak sampai kat kita merambu darah depan tu. Lari pergi kat kawan lain pula. Sampai petang kita tak cukup kepala lagi. Ini cerita hak betul-betul punya. Pergi sana esok bila tengok mau ingat kat saya. Oh yang ni yang ustaz tu abang itu ni sungguh rupanya. Memang sungguh. Cukup ni dia kata sebaik-baiknya apa? Menghadap kiblat, kemudian mula sebelah kanan, start daripada depan, tarik ke belakang. Kemudian maka dia ambil cukur daripada hadapan kepala yang baki, lalu dihabiskan yang sebelah kiri sehingga ke belakang. Maksudnya start belah kanan, kemudian tengah, kemudian last kali habis belah kiri, macam tu. Dan dibaca pada ketika itu akan doa ini, Allahumma asbitli bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Maksudnya, wahai Tuhanku, sabitkan olehmu bagiku tiap-tiap sehelai rambut itu akan satu kebajikan. Kita baca, dia tak baca apa dah. Dia bubuh. Kita mau duk baca yang ni, minta ya Allah mudah-mudahan tiap-tiap helai rambut ni ada kebajikan pada aku. Rambut hak luruh tu Tuhan kira, tiap-tiap helai ni counted, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kepada kita. Kita minta dekat Tuhan macam tu, ya Allah mudah-mudahan tiap-tiap helai rambut ni memberi pahala kepada aku, dan hapuskan olehmu daripada aku dengan dia akan satu kejahatan. Selai rambut yang jatuh tu dapat pahala dan tolak satu dosa. Kita minta lagu tu dekat Tuhan. Dan angkatkanlah olehmu bagiku dengan dia di sisi engkau akan satu darjat dan ketinggian. Minta ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana turut perintah kamu ya Allah. Angkatlah darjat aku supaya aku mulia di sisi kamu. Mudah ingat yang tu. Begitu. Bermula orang perempuan, afdal baginya gunting rambut. Orang perempuan tak payah cukup. Apa iklan TV sesi. Apalah perempuan pun pergi buat botak juga lah ni, karut betul dunia lah ni. Jadi orang perempuan ni tak disunatkan cukup kepala walaupun dia pergi buat haji. Maka disunatkan orang perempuan ni kerat rambut, potong sikit rambut dia, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Begitu. Dan yang tiada tumbuh rambut kepala, bahawasanya ia melalukan pisau pencukur di kepalanya. Kawah jenis kojek ni, dia memang jenis dia minta maya hajat lama dah, dia minta tak nampak nak terbit pun. Dia bila pergi di sana, dia tak boleh lepas habis melontar pergi buat korban dan sebagainya, orang pakat pergi cukup, dia kata tak apalah hampa pilah aku pakai balik terus. Dah dia kena juga. Dia kata kena apa? Dia kata hang perli aku kah? Dia buka tengok tak ada apa. Walau tak ada apa pun, mau ambil pisau cukup, lalukan atas kelicinan dia itu. Lalukan sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Mau ambil pisau tu letak, lalu tarik pergi ke belakang 1. Tak nanti lalu tarik pergi 2, letak macam tu tarik pergi 3. Maka dia seperti orang yang melakukan ibadat bersyukur. Kenapa? Kalau orang hak jenis pakai agama ni dia tak buat. Buat kerja bodoh dia kata. Dia kata betul lah hadis Nabi suruh dia, tetapi hang pakai akal lah. Benda memang tak ada. Dia kata Nabi dah cukup apa? Tak boleh. Pasal apa? Benda ni kena buat. Maka dia habaqkan kita di sini bahawa bagi orang yang tiada tumbuh rambut kepala itu, melalukan pisau pencukur di kepalanya. Maksudnya buat syarat aja. Begitu.
Maka manakala sudah bercukur, kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu, maka hasillah baginya tahallul pertama. Maka dengan itu dia sudah pun tahallul pertama. Begitu. Atau dikerjakannya melontar dan tawaf, ataupun dikerjakannya bercukur dan tawaf, maka salah satu daripada 3 kelakuan itu, maka hasil tahallul yang pertama. Ni 3 ni, dia kata sama ada melontar Jamratul Aqabah, lepas itu bercukur, kira tahallul. Ataupun orang tu dia melontar Jamratul Aqabah, kemudian dia tawaf dulu, juga dikira tahallul. Ataupun dia terus pergi tawaf dulu, baru patah balik main melontar Jamratul Aqabah, juga kira tahallul. Mana-mana 2 daripada 3 dianggap dia melakukan tahallul awal, tahallul pertama. Begitu. Baik, masalah apakah yang halal dibuat kerana sudah tahallul pertama itu? Bila kita dah tahallul pertama, apa benda yang kita boleh buat? Tadi kita tak boleh buat banyak benda sebab kita adalah ihram. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai minyak rambut, tak boleh pakai pakaian berjahit dan sebagainya. Lah ni kita dah tahallul pertama, apa yang kita boleh buat? Kata Imam Al-Ghazali, apabila sudah tahallul pertama, maka halallah baginya tiap-tiap yang diharamkan di dalam ihram dulu. Benda hak dilarang tadi bolehlah, dia kata, melainkan jima' dan juga akad nikah, dan juga menyentuh perempuan dengan syahwat, dan juga mengambil buru-buruan. Hak ni tak boleh lagi. Kan? Hak ni tak boleh lagi. Kita dah tahallul awal, tapi kita masih lagi belum tawaf rukun. Orang yang belum tawaf rukun, dia tak boleh buat lagi benda ni. Dia nak berjima' dengan isteri, tak boleh lagi. Dan kalau sekiranya dia nak akad nikah, tak boleh lagi masa tu. Sama ada dia akad nikah orang ataupun dia sendiri nak dia akad nikahkan, tak boleh lagi pada masa tu. Ataupun menyentuh perempuan, habis-habis selesai melontar, habis-habis selesai bercukur, nak berjalan kaki daripada Mina nak balik ke Mekah kerana nak buat tawaf rukun. Berjalan kaki balik tu lagu duk pegang tangan bini, lagu duk hayun lagu tu. Bila duk hayun, dia pun mai naik pesawat. Kan? Dia mai perasaan tak ketahuan dia ni mai. Maklum sajalah dah sebulan dah duduk ada di sana, misalnya dia pergi kapal terbang awal, buat pula haji ifrat pula, orang tak pernah buat, pergi kapal terbang awal buat haji ifrat, dia buat haji ifrat misalnya. Jadi dia dah lama dah duduk tahan diri dia, tengok bini pun nampak comel macam aja, dia di rumah tak ketahuan. Dia pegang bini dia jalan, lagu duk ayun tangan, tak boleh. Masa tu tak apa dia apa? Kita ingat ulang masuk ulang. Ulang Firaun ke apa? Kan boleh pasal masjid ni duk mengajak bab ulang ni. Kan? Baik. Jadi dia kata orang yang sudah tahallul pertama boleh buat benda yang dilarang kecuali benda-benda ni. Apa dia? Jima' dengan jima' dengan isteri, ataupun akad nikah, ataupun sentuh perempuan dengan nafsu syahwat dan sebagainya, tak boleh. Maka iaitu tiada halal melainkan apabila telah mengerjakan yang 3 dalam masalah itu, yakni sudah melontar, sudah bercukur dan sudah tawaf rukun, maka barulah dia tahallul sani. Bila dah tahallul sani, boleh dia jadi macam orang biasa balik dah. Begitu. Masalah, apakah yang halal dikerjakan apabila sudah tahallul sani? Kata dia halal bagi orang yang sudah tahallul sani itu untuk jima', dan halal sekalian barang yang diharamkan di dalam ihram dahulu. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan? Bila kita baca ni, dia lagu duk ulang main jima' ni kerang tu, pasal apa? Sebab dia sebenarnya tuan-tuan, dia jadi masalah di sana. Itu sebab lah ni, baik tabung haji, baik package, bayar mahal 2-3 ribu, mereka menyediakan satu bilik. Bilik itu dia namakan bilik berkat. Bilik berkat. So siapa nak guna bilik itu, mau dia kena tender dulu. Dia nak ambil pukul berapa sampai pukul berapa apa semua, nak kena tender. Dah ada satu kerani jaga kunci tu. Pasal apa tuan-tuan? Ujian. Bumi Mekah ni bumi ujian. Ada kes-kes yang dah jadi. Suami ni sampai pergi tumbuk Arab hak dia jual di kedai. Pasal apa? Pasal semata-mata kerana dia faham datang Arab ni mengorat bini dia. Ditumbuk. Wahai di sini, masa duduk di sini, taklah cemburu sampai jadi macam tu dah. Tapi pergi sana dia jadi. Pasal apa dia jadi? Satu, pasal bumi tu bumi ujian. Dia pula dalam keadaan buat ibadat. Yang kedua, dia dah lama dah tak boleh duduk melawak dengan bini dia ni. Datang Arab dia duduk melawak dengan bini dia. Oh, dia kata,
Aku pun tak boleh. Dia kata, hang boh gam kata sebiji, rebah kau untuk pergi balik baju-baju jubah dengan kain serban. Rebah pergi balik tu. Jadi tabung haji bincang benda ni. Tabung haji bincang benda ni. Macam mana cara kita nak meredakan ni, jadi cemburu tak tentu punca ni. Maka akhirnya lah ni dia pasti bilik-bilik ni. Tujuan dia apa? Supaya cemburu yang tak ketahuan ni diredakan. Diredakan dengan jalan-jalan yang macam ni. Itu sebab bila kita baca kitab fiqh ni, baca dia duk main perkataan ni kerak. Jadi tuan-tuan jangan duk ingat apa kata penulis kitab ni apakah ni. Dia sebut yang ni aja. Dah, dia sebut ni kerana benda ni berlaku di sana. Maka dengan kerana tu dia sebut. Baik, maka maksud tahallul sani itu seperti apabila dia sampai ke Mina, maka melontak dia, kemudian menyembelih ia. Menyembelih ni sunat. Kemudian bercukur ia. Kemudian pergi ia pada hari itu juga. Maksudnya hari 10 tu juga pergi ia ke Mekah kerana tawaf rukun. Maka sudahlah ia tahallul sani namanya. Biasanya kita nak bagi cepat. Nak bagi cepat tahallul sani. Kalau ikut tabung haji dia tak bagi pi. Tabung haji tak bagi pi. Tabung haji dia kira mau ikut arahan. Daripada Arafah mai Muzdalifah. Muzdalifah mai di Mina. Sampai di Mina melontang. Lepas melontang bercukur. Lepas tu dia suruh duduk di Mina 3 hari 3 malam. Duduk di situ sampai 13 Zulhijjah. Lepas tu baru bertolak balik ke Mekah, barulah tawaf rukun, barulah tahallul sani. Bagi orang-orang yang ada adik-beradik di sana ke, ataupun orang yang dah biasa pi kali pertama, ini kali kedua bagi dia ke, ataupun bagi orang yang berani tak tentu punca ke dan sebagainya, bagi orang yang jenis macam-macam ni, dia memang tak tunggu. Dia daripada Arafah dia main Muzdalifah. Selesai di Muzdalifah, selepas tengah malam kutip anak batu apa semua, mai ke Mina. Sampai di Mina dia melontak di Jamratul Aqabah. Lepas dia melontak Jamratul Aqabah, dia bercukur. Lepas bercukur terus berjalan kaki. Daripada Jamratul Aqabah di Mina tu berjalan kaki terus pergi ke Mekah. Jalan lagu kita jalan ni, bukan lari lah, jalan sambil bersembang, sambil berjalan sambil bersembang ni, dia masa dia lebih kurang 40 minit. 40 minit kita sampai di sisi kompleks Masjidil Haram. Sudah sampai. Bila sampai di sana, kita terus tawaf. Bila tawaf saja, kita sudah pun tahallul sani. Kebanyakan orang buat lagu tu, tapi tidak dinasihatkan oleh tabung haji. Itu cerita dia. Baik, maka tawaf ini dinamakan tawaf ifadah. Ifadah maksud fardu lah. Dan juga dinamakan tawaf ziarah dan tawaf fardu dan juga tawaf rukun. Ini hak tawaf kita pergi buat di Mekah. Kemudian dia kata masalah tawaf rukun itu manakah waktunya? Wallahu a'lam. Jadi yang tu. Lepas ni kita nak tengok pula tentang bab tawaf rukun. Bila nak buat tawaf rukun dan bagaimana cara nak menyempurnakan tawaf rukun ni. Tuan-tuan, satu benda yang saya nak bagi ingat ialah, walaupun ibadat haji ni kita nampak susah, tapi sebenarnya menjaga benda-benda asas sebelum buat ibadat haji itu lebih susah. Itu lebih susah. Maksud saya ialah, ambil ayat semayang bagi betul. Yang tu lagi susah orang nak jaga. Tuan-tuan cuba bayangkan orang yang ambil ayat semayang tidak sah. Saya selalu ulang benar. Orang yang ambil ayat semayang tidak sah. Dia pergi ke Mekah, dia buat haji. Ibadat haji ni semua sekali tak perlu kepada wuduk kecuali tawaf. Tawaf kena ada wuduk. Dan tawaf ni pula nak menentukan sama ada kita ni sudah dapat tahallul sani ataupun tidak. Kalau orang ni dia ada masalah, dia ambil ayat semayang tak sah kerana dia tak hati-hati dalam ambil ayat semayang, maka dia tahallul awal tapi dia tidak tahallul sani kerana tawaf dia tak sah. Pasal apa tak sah? Kerana wuduk dia tak sah. Maka dia balik mai ke Malaysia ni, dia balik dalam keadaan dia masih ada ihram. Dia boleh pakai pakaian berjahit kerana dia dah tahallul awal, tapi dia tak boleh nak bersama isteri dia. Tak boleh. Dia bersama isteri dia haram dan berdosa. Dia bersama isteri dia haram dan berdosa. Sehinggalah dia kena pi balik ke sana dan tawaf fardu balik. Barulah terangkat tahallul sani daripada dia. Tuan-tuan nampak? Ayat semayang ayat punya pasal.
Dengan kerana itulah kita bila duk baca hadis-hadis Nabi SAW ni, Nabi banyak kali bila dia sebut kata wuduk, dia sambung dengan fa'ahsinil wuduk, maka hendaklah kamu memperelokkan wuduk. Semalam baru kita baca di Kampung Rawa kan. Semalam kita baca bab semayang hajat dan semayang istikharah. Nabi SAW lagi sekali tekankan tentang kepentingan wuduk. Nabi kata barang siapa di kalangan kamu yang ada hajat, sama ada hajat dengan Allah ataupun hajat sama-sama manusia, Nabi kata. Barang siapa di kalangan kamu ada hajat dengan Allah atau hajat sama-sama manusia, tak kira. Kita dengan Allah hajat apa? Hajat nak baik daripada sakit. Manusia tak boleh tolong bagi kesihatan melainkan Allah. Itu hajat kita dengan Allah. Hajat dengan manusia apa? Kita nak minta tolong dia apa-apa. Kita nak supaya Allah lembutkan hati dia dan dia mau tolong kita. Itu hajat kita dengan manusia. Maka Nabi kata barang siapa ada hajat dengan Allah ataupun dengan manusia, maka hendaklah ia berwuduk. Nabi kata falyatawadda. Kita tengok apa kena mengena. Kita ada hajat dengan Tuhan, ada hajat dengan manusia. Nabi kata falyatawadda, maka hendaklah kamu berwuduk. Fa'ahsinil wuduk, maka hendaklah kamu memperelokkan wuduk itu. Nabi selalu sebut macam tu. Kalau kita ada hajat tak tertunai, ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang bagi elok. Imam An-Nawawi kata yang dimaksudkan dengan fa'ahsinil wuduk, maka perelokkan wuduk itu ialah menjaga yang fardu-fardunya dan juga yang sunat-sunatnya, dan juga mengambil berat akan fadilat-fadilatnya. Sambil dia ambil ayat semayang tu, jaga hak mana fardu. Apa dia? Basuh muka, tangan, apa semua, kepala, kaki ni fardu. Yang ni jangan duk bagi slack. Fardu. Sunat, kalau boleh perelokkan yang sunat. Start dengan basuh tangan sampai pergelangan tangan, kumur, apa semua ni sunat. Basuh telinga, buat benda-benda hak sunat ni. Kemudian 3 kali, tiap-tiap anggota 3 kali. Itu sunat, buat 3 kali, 3 kali, 3 kali. Lepas tu mengambil kira pula fadilat wuduk. Dalam kita duk basuh muka tu, ingat ada hadis Nabi SAW kata, orang yang berwuduk tiap-tiap kali air yang kena kawasan wuduk muka misalnya jatuh, maka bersama dengan jatuh air itu ataupun bersama dengan jatuhnya titik yang penghabis daripada anggota wuduk itu, gugur bersama dengan air semayang itu segala dosa yang melibatkan seluruh muka dia. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa apa, luruh sekali dengan air semayang. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Mau ingat sekali. Jadi kita ambil ayat semayang tu bukan sekadar ambil nak semayang saja, tapi ambil dengan tujuan nak memperelokkan wuduk, menjaga fardu, menjaga sunat, dan ingat fadilat-fadilat wuduk. Lepas selesai itu, Nabi SAW kata farka' raka'ataini. Lepas tu kamu sembahyanglah sunat hajat 2 rakaat. Nampak tuan-tuan? Kalau bab sembahyang sunat hajat yang sunat tu pun Nabi emphasize macam tu, Nabi bagi penekanan sampai macam tu, tuan-tuan boleh fikir dah ibadat haji ni masuk dalam rukun Islam, ibadat haji. Lebih-lebih lagi kita kena jaga soal wuduk. Kena jaga. Ambil ayat semayang mau bagi sempurna, puas hati, elok. Pasal apa? Pasal benda ni akan menyebabkan ibadat yang kita buat elok atau tak elok. Itu sebab tuan-tuan saya kata mengaji agama ni, Nabi SAW beritahu dekat kita, start daripada atas lui sampai liang lahat, tak habis tuan-tuan. Tak habis. Mana boleh kita kata cukup dengan sebulan 2 kali, kita kata cukup dengan sebulan sekali, cukup dengan seminggu sekali. Tak boleh tuan-tuan. Mengaji adalah satu proses yang berterusan. Tak habis daripada kita mula reti apa yang orang ajar kita, sampailah kita tak reti apa, koma masuk dalam kubur. Pada waktu tu proses belajar ilmu agama ni mesti terus berjalan. Jadi kita tak tahu, jangan segan untuk tanya orang, kerana tanya orang itu membantu pengetahuan kita. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab awal. Kalau nak kerja semelih duk lapar duk tu tak boleh nak. Kemudian kalau kulit tu kita nak bagi masjid, nak buat gendang raya ke apa, tidak salah. Nak bagi saja. Tidak, bukan maksud tak boleh jual. Dia tak boleh dijadikan upah. Benda tu kita tak boleh bagi atas alasan sebagai upah.
Tapi kalau kita bagi atas jalan hebah atau sedekah, itu tidak salah. Platinum lane ni saya haru sungguh lah. Dia cerita dulu, saya dah bagi dah garis panduan dari segi agama. Dan tuan-tuan pasang sendirilah. Dan cerita dia, kalau kita melabur dengan satu-satu tempat dan dia menjanjikan keuntungan yang tetap, tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun kita akan dapat 20% misalnya. Soal company yang melaburkan duit ni untung ke rugi itu tak saya fikir. Investor tak payah fikir. Hampa akan dapat 20% tetap. Bila macam tu, dilarang oleh agama. So platinum lane ni saya tak tahu macam mana. Saya dah jawab lagu tu. Ya, saya tak tahu macam mana. Jadi tuan-tuan yang lebih tahu, dan bagi tuan-tuan yang kerap ke kulit, lebih tahu macam mana cara dia. Jadi bila kita dah bagi tahu garis panduan, pasang tengoklah. Tengok macam mana. Kalau nampak okey, Masya Allah. Kalau nampak lagu macam tak okey, tak sah lagu tu. Kan? Dan saya difahamkan baru-baru ni dia jemput Syekh Abdul Qadir Al-Mandali daripada Saudi, daripada Mekah, main ke syarikat mereka, dan mereka ada bagi taklimat dekat dia, penerangan dekat dia dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat follow up dengan orang yang tahu tentang cerita Syekh Abdul Qadir Mandali pergi jumpa ni, apa cerita dia. Boleh buat follow up. Pasal dia panggil Syekh ni pergi, dia cerita semua operasi dia macam mana. Saya pun tak dapat maklumat lengkap lagi apa cerita selepas daripada pertemuan itu. Tak tahu. Dan saya pun tak pernah pergi masuk di situ untuk ambil tahu. Tak pernah. Kalau kelihatan saya di kawasan Kulim itu, ada urusan lain. Kan? Kita abang-abang. Saya juga. Soalan. Saya nak tanya Ustaz mengenai dukun yang menggunakan jin untuk ubat penyakit. Selain mengubat penyakit, dukun ini boleh bagi pula cendera hati kepada siapa-siapa saja, seperti batu delima, batu zamrud dan sebagainya semasa dia menurun. Amalan ini merupakan perbuatan syirik, dan apa pendapat Ustaz jika cendera hati tersebut masih disimpan walaupun orang tersebut telah pun bertaubat? Baik, yang pertama saya nak beritahu, saya tidak cukup ilmu tentang masalah jin. Tidak cukup ilmu, dan saya tidak berminat untuk ambil tahu benda ni. Okay. Saya mempunyai hubungan baik dengan yang berbahagia Datuk Dr. Harun Din. Dia salah seorang pengamal perubatan cara Islam. Okay. Dia beberapa kali duk ajak suruh belajar cara perubatan dia ni. Dan cara perubatan dia berteraskan Al-Quran, hadis dan sebagainya, setakat yang kita tahulah. Dia kata cari beberapa orang kawan, dia kata yang faham bahasa Arab. Okey. Ambil masa dalam 3 atau 4 malam, 4 hari 4 malam macam tu, dia kata untuk dia ajar, insya-Allah dia kata selesai. Cuma syarat dia kata kalau dah lepas belajar yang tu, kalau ada orang yang minta tolong, mesti tolong. Tak boleh kata tak mahu. Dia beritahu begitu. Dan jadi saya ni, saya memang tak minat jenis-jenis macam ni. Kalau orang buat main ayah so saya jampi pun saya memang tak buat. Jadi kalau ada orang piduk habang kat tuan-tuan, kata Ustaz Ansuri hukumnya dia jampi hari itu pun bohong. Saya tak pernah jampi kat mana pun. Dan saya tidak kata salah. Kita dah baca bab ni di masjid Tasik Gelugong dulu. Ingat bab Ar-Raqiyah, bab jampi dan sebagainya kita dah baca di masjid Tasik Gelugong dulu, dan kita dah hurai dengan detail bab ni, dan kita tidak mau hurai 2-3 kali. Cuma saya tidak berminat dalam bidang ini. Lebih lagi bila duk main cerita pakai jin dan sebagainya, ubat orang, jin tu boleh duk masuk dalam body orang, explore daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kita banyak diceritakan tentang benda-benda macam ni. Satu masa dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, di Lenggong, Perak,
Ada satu ilmu apa kau orang duk pergi ambil di Lenggong. Pergi satu kereta 5 orang, sampai di sana kemudian apa nama kawan ni akan jampi apa ke semua betul-betul ni. Lepas tu dia akan keluar cincin macam dawai. Kalau pergi satu kereta 5 orang, dia jampi keluar 5 bentuk cincin tu, maka ilmu tu dia kira jadi. Ambil seorang satu balik. Lalu dia adalah beritahu apa istimewa bila ada cincin ni dan sebagainya. Dan pada masa tu ramai orang pergi lah. Dan konon ceritanya pula, roadblock banyak pun jalan lah, polis buat roadblock. Bila polis tahan, polis tanya apa ada belakang, mereka kata tebu. Bila buka, ada tebu. Kata ceritanya macam tu. Walhal yang mereka bawa ni senjata tajam lah, untuk dijampi, untuk dibuat apa di sana tu. Ceritanya begitu. Saya cuma dengar cerita. Dan saya macam saya kata tadi, saya tak minat benda-benda macam ni. Saya tak minat. Baik. Jadi susahlah benda macam ni, susah. Maha guru silat lincah satu masa dulu, Umar bin. Siapa pergi berubat dekat dia, dia duduk di Taman Melewa dulu. Siapa pergi berubat kat dia akan bagi batu cincin seorang satu. Balik buat batu cincin tu pakai, dan dia kata ada lah cerita dengan batu cincin ni, ada macam-macam lah cerita, penunggu lah apa lah, lugu-lugu ni dan sebagainya. Pun ramai juga orang pergi. Cerita dia lagu ni aja. Dalam Islam, mempercayai tangkai itu syirik. Cerita dia lagu tu. Dalam Islam, mempercayai tangkal itu adalah syirik. Sesebarang benda yang diberikan atas apa nama sekalipun, kalau dia menjadi fungsi tangkal, adalah berdosa. Jadi kawan kita tanya, ni dia sebut di sini cendera hati. Saya tak tahulah apa dia cendera hati ni, bagi batu delima, bagi batu zamrud dan sebagainya. Dan batu-batu ni pula mai kat dia ketika dia menurun. Menurun tu pun sendiri dah banyak masalah dah. Tidak ada nas daripada hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi menurun. Dan tidak berlaku di kalangan sahabat-sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, pernah menurun. Dan kita tak tahu mana asal usul menurun. Pula lagi dalam keadaan menurun itu lupa diri dan sebagainya. Lepas itu Allah. Jadi kalau tanya saya lebih suka menjauhi perkara-perkara ini. Baik, katalah kita pernah pergi dekat dia dan dia pernah bagilah cendera hati yang berupa batu cincin ke apa ke dekat kita. Dan dia ni kemudiannya hari ni dah mengaku, dah kata sebenarnya dulu apakah dia tak tahu ke apakah lagu manakah, kira dia lah ni bertaubat, dia tak buat dah kerja tu. Sedangkan kita masih menyimpan benda yang dia bagi tu. Apa sepatutnya kita buat? Bagi saya, buang saja. Selagi mana benda tu ada, kita ada satu macam i'tiqad dalam hati kita dengan benda. Selagi mana tu ada, kita buka laci duk tengok benda tu, lagu duk teringat macam-macam. Ada yang ni kira gamak kawak nak masuk tak jadi, hari tu pasal batu ni kot. Dia duk main ni semua, kira kita mendedahkan diri kita kepada syirik. Buat. Jadi cerita dia macam tu. Kalau zaman Nabi Allah Musa alaihi salam yang kita dah baca dalam tafsir minggu keempat di masjid ni, Nabi Musa alaihi salam, tungkat ni bukan tangkai, itu mukjizat Allah bagi kat dia. Kita tidak boleh kiaskan apa semua batu cincin dan sebagainya dengan tongkat Nabi Musa. Kalau kita kiaskan dalam agama, dia kata kias ma'al fariq. Dia kata kias yang tidak boleh dipakai. Pasal apa? Kita nak kias benda dengan satu mukjizat, tak boleh. Mukjizat untuk Nabi, kita tak boleh dapat benda tu. Cerita dia macam tu. Kan? Jadi sebaik-baiknya kita jauhi perbuatan syirik. Kita jauhi. Kalau kita tak tahu betul-betul benda ni boleh jadi syirik ke tak boleh jadi syirik, tapi nampak macam, lagi baik tak usah. Tuan ingat saya pernah baca hadis dalam mukadimah di masjid ni, Nabi SAW kata, kamu tahu tak apa itu al-khair, kebaikan? Sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata, kebaikan itu ialah apa yang tidak menjadi was-was di dalam hati. Kebaikan itu ialah benda yang tidak jadi was-was dalam hati. Bila kita buat benda tu, kita tak ada was-was tu, ingat boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak ada. Kita tahu benda ni for sure memang boleh. Benda tu benda baik.
Tapi kalau benda tu kita buat, dalam hati kita dia duk main, boleh tak tahu aku duk buat ni, boleh tak? Maka hendaklah kita jauhi benda-benda yang seumpama ini. Kita gamble diri kita, kita memperjudikan nasib kita, ini sesuatu yang amat berisiko tinggi. Takut kita duk sangka kata tak apa, kita buat-buat, tahu benda ni jadi tak boleh di sisi Tuhan. Kita semayang, kita buat macam-macam ibadat, tiba-tiba dengan kerana hak ni kita buat, Allah sebab